manusia mencapai banyak perkara melalui 3 jalan yang utama, iaitulah melalui panca indera. Panca indera, mata, telinga, hidung, mulut, tangan. Tetapi capaian panca indera sangat terhad. Sangat terhad. Pandangan mata tidak boleh tembus di sebalik dinding. Tangan hanya boleh pegang sekadar yang dia boleh capai. Hidung hanya boleh menghidu bau-bauan yang sampai kepada dia. Mungkin ada benda yang berbau di depan dia, tapi kalau ada angin yang mengalihkan bau itu ke tempat lain, dia mungkin tak dapat capai bau tersebut. Bunyi, kalau dia tutup telinga, dah tak dengar. Jadi panca indera capaiannya terhad, dan dia terhad kepada apa yang hadir, yang ada di depan dia sahaja. Kemudian manusia mencapai ilmu melalui akalnya. Akal panca indera juga, tapi dia tak nampak. Telinga, kita nampak telinga. Mulut, nampak mulut. Lidah, boleh rasa. Akal pun sama. Akal duduk di hati, di jantung. Dia duduk di jantung. Dan kekuatan jantung yang kita tahu, yang kita nampak ialah dia mengepam darah. Tetapi di sana ada fungsi maknawi, fungsi batin. Seperti mana juga kita kata mulut. Mulut fungsinya makan, itu yang zahir, hissi. Tapi merasa, rasa, pedas, masin, masam, tawak, itu maknawi. Maknawi. Dan benda itu diproses oleh akal, hakikatnya. Akal adalah dia punya prosesor. Melalui akal, manusia boleh mencapai benda yang dia tidak ada di depan mata dia, benda yang ghaib. Benda yang ghaib. Tetapi dengan syarat. Benda ghaib itu telah dicapai oleh panca indera yang hadir. Kemudian barulah akal boleh memahami dan menggambarkan sesuatu perkara yang tak ada di depan mata dia. Masalan, kalau orang buta duduk pula di hutan belantara yang jauh daripada masyarakat manusia yang bertamadun, dan dia pula buta. Kemudian kita bawa dia ke sini, lepas tu kita kata dekat dia, saya nak belanja awak makan. Makan apa? Makan ayam goreng, kita kata dia. Sedangkan dia seumur hidup tak pernah tengok ayam, apatah lagi ayam goreng. Maka apakah soalan yang akan dia tanya? Apa itu ayam? Dan apa itu goreng? Kerana dia belum pernah mencapai dengan mana-mana panca inderanya ayam goreng. Tapi setelah dia makan ayam goreng tersebut dan dia rasa, walaupun mungkin dia tak nampak, tapi kemudiannya kali kedua datang minggu depan pula, kita kata jom kita makan ayam goreng lagi sekali. Dia kata okey, boleh. Maknanya dia dah tahu, walaupun ayam goreng tu belum ada di depan dia, belum hadir depan dia. Even kalau dia tak buta pun, dia boleh melihat pun, tapi dia belum pernah tengok ayam goreng. Kita kata dia duduk di hutan belantara, orang asli. Kita baru keluar mai daripada Afrika, lepas tu kita kata tak belanja ayam goreng. Jadi dia belum faham ayam goreng, tapi setelah dia makan sekali, dia tengok ayam goreng itu, maka dia pun tahu. So macam itulah fungsi akal. Jadi akal dia mencapai benda yang tak hadir depan mata dia,
Tetapi benda itu mestilah dia ada pengalaman dan dia tahu. Dan akal menerima maklumat, dan manusia menerima maklumat benda yang tidak hadir di depannya, benda yang tak ada di depan dia, yang bukan dalam capaian panca indera dia, untuk akal faham tadi, melalui perkhabaran, pemberitahuan. Jadi perkataan ayam goreng ini pertama kali didengari oleh si lelaki ini tadi melalui pemberitahuan. Kalau katalah lelaki tadi yang keluar daripada hutan Afrika tadi, kita tak bawa dia pergi makan, dia sendiri cari makan, dia masuk KFC, dia makan. Kemudian kita tanya, tadi kau makan apa? Saya pun tak tahulah, saya pergi ada satu kedai sekian-sekian kan. Dan mungkin dia tak boleh nak habaq ayam goreng tu, walaupun dia makan. Cara dia nak tahu itu ayam goreng ialah orang kena bagi tahu dia, ini namanya ayam goreng. Maka sebab itulah sumber maklumat yang paling besar, yang paling mulia dan paling tinggi ialah pemberitahuan, perkhabaran. Dan sebab itulah manusia dimuliakan Allah Ta'ala dengan pertuturan dan perbicaraan, dengan bahasa. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang telah menurunkan, yang telah mengajar Al-Quran, mencipta manusia dan dia mengajarkan manusia tutur kata, tutur bicara, al-bayan. Jadi melalui perbicaraan, tutur kata, inilah manusia berkomunikasi. Manusia saling mengambil sesama mereka maklumat, bertukar-tukar maklumat melalui perkhabaran. Melalui perkhabaranlah kita mengetahui asal usul kita. Macam mana kita tahu nenek moyang kita? Melalui penceritaan, perkhabaran. Bahkan manusia tidak boleh tahu tentang dirinya sendiri melainkan melalui pemberitahuan. Macam mana seseorang itu tahu tempat dia dilahirkan, tarikh dan hari bulan dan hari dan waktu dia dilahirkan? Tidak lain tidak bukan dengan pemberitahuan daripada ibu ayah, ibu yang melahirkan dia. Aku lahirkan kau di tempat sekian, jam sekian, hari sekian, berapa hari bulan. Pemberitahuan, khabar. So khabar sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itulah, melalui khabarlah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mengenal maklumat-maklumat asasi yang penting tentang diri kita melalui pemberitahuan, maka kita juga mengenal Tuhan Azza wa Jalla melalui khabar, pemberitahuan yang dipanggil wahyu, iaitulah perkhabaran Tuhan yang disampaikan melalui An-Nabi yang membawa naba, pemberitahuan, perkhabaran. Naba disebut Nabi, yakni orang yang membawa berita. Rasul, utusan membawa pemberitaan, arahan, larangan, pemberitahuan. Itu maksud utusan. Melalui utusan inilah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi perkhabaran. Maka sebab itulah akidah ahli sunnah wal jamaah dibina melalui wahyu, bukan melalui akal. Bukan melalui akal. Di sini adalah kenapa agama ini dibina melalui wahyu, dibina berdasarkan pemberitahuan Allah Azza wa Jalla, kerana memang bukan kemampuan akal
untuk mengetahui tentang agama di luar bidangnya. Bijak manapun seorang doktor biologi, masalahnya alim macam mana pun seorang fiziai, ahli fizik, ahli kimia, dia tidak boleh melalui uji kaji makmalnya semata-mata memberitahu kepada kita nama datuknya, nama moyangnya, tarikh lahirnya, di mana dia lahir. Tak mungkin. Tak mungkin. Itu hanya dia boleh capai dengan diberitahu oleh keluarganya, orang yang dia percayai.